Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke sesi kita, iaitu sesi sinopsis setiap daripada juzuk-juzuk Al-Quran. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama-sama lagi dalam juzuk yang ke-9, insya-Allah, setelah kita melalui puasa kita selama 9 hari. Dan esok bagi setengah negara hari yang ke-10. Tapi pada malam ni kita akan baca insya-Allah juzuk yang ke-9. Kita akan tengok apakah kandungan-kandungan utama ataupun perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam juzuk ini. Memang oleh kerana masa kita yang terhad, kita tak sempat untuk menghabiskan ataupun menyentuh semua isi-isi yang ada di dalam juzuk ini semestinya, kerana setiap daripada juzuk ini mengandungi muka surat yang panjang, banyak ceritanya, dan kita nasihatkan bahawa setiap daripada kita insya-Allah cuba apabila membaca juzuk-juzuk ini agar akan melihat kepada tafsir sekadar mungkin, kepada terjemahan sekadar mungkin, untuk kita tidak ketinggalan daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam sesi ini kita hanya cuba untuk menyentuh perkara-perkara yang kita katakan sebagai mungkin beberapa pik-pik sahaja, kita petik-petik sahaja daripada setiap daripada juzuk Al-Quran yang kita ceritakan pada setiap malam. Malam ni insya-Allah kita bersama-sama dalam juzuk yang ke-9. Juzuk yang ke-9 ini mengandungi dua surah, iaitu yang pertamanya baki daripada surah Al-A'raf, iaitu daripada ayat 88 sehingga ayat 206. Ayat 88 sehingga ayat 206. Dan kemudian selepas daripada itu kita akan mula masuk dalam juzuk ini, juzuk yang ke-9 ini, ke surah baru, iaitu surah Al-Anfal daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-40. Jadi insya-Allah kita akan cuba tengok apakah kandungan di dalam kedua-dua surah ini ataupun di dalam juzuk yang ke-9 ini. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam di dalam surah Al-A'raf, iaitu kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini adalah satu kisah yang panjang. Maknanya dalam banyak-banyak surah-surah yang lain juga disebutkan, banyak surah disebutkan tentang kisah Nabi Musa AS, tetapi dalam surah ini sangat panjang cerita tentang Nabi Musa AS. Itu yang pertama lah. Dan kita akan lihat di dalam surah Al-A'raf ini, iaitu tipu daya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni macam-macam perangainya yang mereka buat tak habis-habis. Sejak daripada surah Al-Baqarah kita lihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, terus-menerus menceritakan tentang keadaan perangai, sikap yang dibuat oleh Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi. Itu yang pertama lah. Yang keduanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang Yahudi ini adalah untuk menjadi pengajaran kepada kita, kerana apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini sejak dahulu ini, iaitu dalam diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah-surah, dalam juzuk-juzuk ni, semuanya itu adalah masih berlaku sampai hari ini. Ianya berlaku di zaman Nabi kita SAW, ketika Nabi kita menghadapi orang Yahudi, dan kita yang sekarang ini menghadapi juga orang Yahudi. Maka kita akan dapati bahawa orang Yahudi ini memang mempunyai perangai yang sama, mempunyai sikap yang sama sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ini. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya apabila Allah Taala menceritakan perkara-perkara ini adalah untuk menunjukkan bahawa untuk menjadi hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa inilah perangai dia, inilah perangai sikap orang Yahudi. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan di dalam surah Al-A'raf ini, iaitu dalam juzuk ini, dalam juzuk yang ke-9 ini, iaitu Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah yang dihadapi oleh Nabi Musa AS. Pertentangan, yang pertamanya pertentangan yang berlaku di antara Firaun dan juga Firaun dan juga Bani Israel. Dan kemudian selepas daripada itu, kedua-duanya dihadapi oleh Nabi Musa AS. Maknanya walaupun pertama kali kita lihat bahawa Nabi Musa ni terpaksa menghadapi Firaun sebagai satu kuasa besar, sebagai satu kuasa yang cuba untuk memperbodohkan manusia, untuk mempergunakan manusia untuk kepentingannya sendiri. Dan kemudian selepas daripada itu, apabila Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan
Bani Israel ni daripada Firaun, kemudian Bani Israel ini pula yang banyak membuat perangai-perangai yang sangat dahsyat kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun. Jadi kita akan lihat di sini, jadi Nabi Musa ni terpaksa menghadapi kedua-dua bentuk ini kan. Firaunnya, kemudian Bani Israelnya yang teruknya. Jadi ini menjadikan Nabi Musa ni kuat pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tidak hanya boleh bergantung kepada manusia, tapi kita sebenarnya perlu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat 128 surah Al-A'raf ni, Allah Taala berkata, qala Musa, Allah Taala meriwayatkan bahawa Nabi Musa berkata kepada kaumnya, qala Musa liqaumihi ista'inu billah wasbiru, hendaklah kamu semua wahai kaumku mintalah pertolongan, isti'anah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, dan hendaklah kamu bersabar untuk menghadapi apa yang ni. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya daripada itu menceritakan tentang kemuliaan kemuliaan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian seterusnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah merupakan satu keistimewaan sebagaimana Allah Taala sebut, wa katabna lahu fil arwah min kulli syai' mau'izatan wa tafsila li kulli syai' fakhuzha biquwwah. Allah Taala sebutkan sini ialah Allah Ta'ala turunkan Quran, Allah Ta'ala turunkan Taurat dan sebagainya itu supaya menjadi panduan kepada manusia. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut yang kita nak fokus juga di sini ialah satu perkataan yang Allah Ta'ala gunakan, iaitu apa? Fakhuzha biquwwah. Ambilnya, maknanya berpeganglah kepadanya dengan kuah, dengan bersungguh-sungguh. Bijiddin wajtihadin, maknanya bersungguh-sungguh. Jangan buat sambil lewa terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dengan susah payahnya Nabi-Nabi ini mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba apabila disampaikan kepada umat-umat ini, tiba-tiba umat ni buat mempermain-mainkan pula kan, tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan. Jadi kita sebagai umat Islam sepatutnya lah kena bersungguh-sungguh untuk belajar Quran ni, untuk tahu apa yang diberitahu, yang nak diberitahu oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita semua, dan kemudian kita akan cuba untuk melaksanakannya sekadar kemampuan kita dan dengan bersungguh-sungguh pastinya. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang apa ni, ketika mihnah yang dihadapi oleh Nabi Musa yang sangat banyak tu kan. Jadi seterusnya daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan dalam surah Al-A'raf ni tentang satu kisah, iaitu sekumpulan daripada Bani Israel yang mendiami tepi laut, dan kemudian berlakulah iaitu di mana ikan muncul. Pada hari Sabtu mereka tidak dibenarkan untuk bekerja menangkap ikan, tiba-tiba pada hari Sabtu itulah banyaknya ikan muncul. Jadi mereka telah membuat helah untuk menangkap ikan tu, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan pada masa tu manusia ni kepada 3 grup. Yang pertama sekali ialah golongan yang melakukan maksiat tu, iaitu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya ialah golongan yang melarang perbuatan mereka tu. Maknanya ada di kalangan Bani Israel ini yang melarang perbuatan mereka tu, perbuatan kumpulan atau orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu kumpulan lain lagi, ialah kumpulan yang mana yang tidak menegah apa-apa, yang buat dono saja kan. Maknanya kawan buat salah, kau lah buat salah, kau punya pasal lah kan, aku malas tanggungjawab, aku malas herau kau nak buat apa. Jadi Allah SWT menceritakan juga perkara ini adalah untuk menjadi pengajaran sebenarnya kan kepada kita semua. Kita pada hari ini kemungkinan kan kita akan menghadapi keadaan yang sama sebagaimana yang dihadapi oleh Bani Israel ini, iaitu berlaku maksiat dalam masyarakat kita, dan ada sebahagian daripada kita yang akan cuba untuk menghalang daripada maksiat tersebut kan. Cuba maknanya amal ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Tetapi masalahnya ada satu lagi kumpulan jenis manusia di kalangan kita juga yang beriman, yang Islam, tapi mereka ini mendiamkan diri, iaitu mereka dikatakan malas ini kubur masing-masing, minyak dan air tak bercampur, mereka nak buat jahat terpulanglah pada mereka itu, mereka tanggunglah dosa kita, kita tak ada kaitan, kita tak buat jahat sudah kan. Jadi sebenarnya perbuatan ini, cara ini adalah satu cara yang salah, bentuk inilah bentuk yang salah, yang Allah Subhanahu Wa Taala tegur secara tidak langsungnya melalui cerita ni, iaitu bahawa sebenarnya golongan-golongan yang tidak mencegah
kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat ini adalah merupakan golongan yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita boleh tengok di dalam kisah ini Allah SWT sebut bagaimana Allah Taala sebutkan golongan yang ketiga ni, iaitu golongan yang pertama tu of course lah Allah Taala murka pada mereka. Golongan yang kedua ni Allah Taala puji, Allah Taala selamatkan mereka. Maknanya walaupun golongan yang pertama tidak meninggalkan maksiat tu, tapi mereka dah cuba untuk menghalang maksiat itu dari berlaku. Dan golongan yang ketiga ni Allah Ta'ala telah ada mempunyai azabnya tersendiri, ada mempunyai hukuman yang tersendiri, sebagaimana yang kita akan cuba insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh tengoklah dalam kisah ini. Seterusnya ialah pengajaran. Satu lagi ialah perkara yang menarik di dalam juzuk yang ke-9 ni dalam surah Al-A'raf ni ialah iaitu pada ayat 175 dan juga 175 dan 176, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ni untuk mengambil pengajaran daripada golongan Bani Israel. Di mana golongan Bani Israel ni Allah Taala telah tunjukkan kepada mereka dengan pelbagai bayinat, berbagai mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka boleh melihat laut terbelahnya, mereka boleh melihatnya asa tongkat Nabi Musa ni boleh berubah menjadi ular dan sebagainya kan, macam-macam sekali kan, banyak sangat kan mukjizat-mukjizat yang berlaku di depan mata mereka kan. Tapi apa yang terjadi ialah mereka tetap juga enggan untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah SWT, iaitu kitab Taurat lah pada masa tersebut. Jadi Allah SWT sebut sini, watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Allah SWT sebutkan, iaitu ceritakan tentang apa yang berlaku, iaitu satu golongan yang telah diberikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kaum Bani Israel lah. Kemudian tu mereka ni tidak mahu mengikut, fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, lalu syaitan pun akan mengikutlah mereka. Jadi perumpamaan Allah SWT cerita ni sangat menarik. Jadi insya-Allah kan kepada sahabat-sahabat semua boleh tengok kan ayat ini 175 176. Lalu apa yang terjadi ialah orang yang begini maka dia akan dihanyutkan oleh syaitan, mereka dia akan diheret oleh syaitan, perlahan-lahan akan pergi kepada maksiat dan seterusnya, dan maksiat seterusnya, sehinggalah mereka akan menjadi sesat-sesatnya. Jadi itu adalah ayat 175 176, dan kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan di sini perumpamaan seperti anjing. Jadi satu perumpamaan yang kotor, yang dahsyat, yang kerana satu anjing yang najis bagi kita, yang kotor, tapi Allah Taala perumpamakan begitulah sikap Bani Israel, kerana mereka ni tidak mengambil iktibar daripada apa yang Allah Taala beri kepada mereka. Mereka tetap juga berdegil dan juga lari daripada pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, selepas daripada itu kita mula masuklah dalam juzuk ini kepada surah Anfal. Jadi sebagaimana yang kita sebut tadi, surah Anfal ni ada ayat 1 sehingga ayat 40 daripada surah Anfal ni. Surah Anfal ni sebenarnya adalah berkaitan dengan peperangan Badar. Turunnya selepas daripada peperangan Badar, dan banyak daripada, sebagai perang Badar adalah perang yang pertama lah berlaku di antara Nabi kita SAW dengan orang Quraisy atau Mekah kan. Jadi daripada peperangan ini banyaklah pengajaran-pengajaran, banyaklah perkara-perkara Allah Taala tunjukkan bukti-bukti kekuasaannya, bantuan Allah Subhanahu Taala kepada orang muslimin semasa dalam peperangan Badar ni, dan bagaimana berlaku pertelingkahan sedikit kan, perebutan dan sebagainya kan, iaitu harta rampasan perang ni nak dapat pada siapa dan sebagainya. Jadi berlakulah sedikit kekecohan, berlaku sedikit, yang mana Allah Subhanahu Taala menjadikan semua ni adalah untuk mengajar orang-orang yang beriman. Dan kemudian Allah Taala sebutkan sifat-sifat orang yang beriman di sini, iaitu dalam surah Al-Anfal ni. Dan masya-Allah kan, sangat cantiklah kalau sahabat-sahabat semua dapat mempelajari juga itu mempelajari sirah Nabi yang berkaitan dengan peperangan Badar. Jadi untuk memahami surah Anfal dengan baik ini sangat-sangat cantik kalau sahabat-sahabat semua boleh tengok, boleh mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan peperangan Badar. Jadi dia akan melengkapkan lagi lah kan, akan menampakkan dengan jelas. Kerana kalau kita baca surah Anfal tapi kita tidak mengetahui sirah Nabi SAW dalam peperangan Badar, sebelum peperangan Badar, semasa peperangan Badar dan selepas peperangan Badar, maka agak pincang sikit, mungkin susah sikit kita nak fahamkan. Sebab ayat ni adalah turun dalam keadaan para sahabat itu memahami, dalam keadaan mereka tu bergeluman dengan suasana tersebut. Jadi kita ni yang tidak bergeluman, yang jauh, maka kita sepatutnya
InsyaAllah kan akan lebih membantu kita lah kalau kita ni dapat memahami sirah, mempelajari sirah kan. Jadi sebab itulah sirah ni, mempelajari sirah sangat penting, dan ini telah dilakukan oleh para sahabat terhadap anak-anak mereka kan, yang tidak melalui lah kan, yang tidak melalui hidup bersama dengan Nabi SAW. Anak-anak mereka yang lahir selepas daripada itu, jadi mereka ni telah diajar oleh bapa-bapa mereka ni tentang sirah Nabi SAW, supaya mereka nampak, bila baca Quran tu mereka akan nampak lah kan bagaimana sebenarnya yang berlaku, apa teguran Allah Subhanahu Wa Taala, apa kesilapannya dan sebagainya. Jadi setakat itulah dulu untuk juzuk yang ke-9 pada sesi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi akan datang, iaitu sesi yang juzuk yang ke-10 insyaAllah. Setakat tu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.